Okey, jadi kita akan belajar berkaitan dengan insurans. Matematik bab yang ketiga, matematik pengguna bab yang ketiga, insurans. Jadinya insurans ni sebenarnya dia ni adalah satu bentuk satu bentuk proses pengurusan kewangan. Dalam proses pengurusan kewangan, okey, kita dulu-dulu belajar berkaitan dengan masa kita tingkatan 4, kan? Masa kita tingkatan 4 kita belajar macam ni. Kalau dapat pendapatan, kalau kita dapat pendapatan tu maksudnya dapat gaji lah, dapat gaji. Bila ada pendapatan, okey, pendapatan mesti kena simpan dulu. Tolakkan dengan buat simpanan, okey. Barulah selepas daripada tu kita buat belanja. Dia punya prinsip macam ni. Dalam simpanan ni, kalau ada RM100, kalau ada RM100, katakanlah ada RM100, simpan RM30, dan selebihnya bakinya dalam RM70 kita akan belanja. Itu belanjalah. Jadi ataupun sekiranya pendapatan kita 100%, maka kita kena buat aktiviti simpanan 30%, 30% daripada duit gaji tu, 70% lagi belanja. Banyak tu. Kalau duit gaji 1,000, 300 ni buat simpanan. Dalam simpanan ni, dia kena ada simpanan kecemasan. Dia boleh juga buat simpanan untuk apa? Untuk matlamat beli barang ataupun matlamat percutian, boleh juga. Dia ada matlamat tu, matlamat kena spesifik, kena reasonable apa semua sekali, kan? Tapi yang paling penting dia kena ada kecemasan untuk matlamat kita simpanan ni. Satu lagi untuk apa? Satu lagi mungkinlah untuk sedekah ke, amal jariah ke, untuk haji ke. Dalam cerita tentang kecemasan ni, tentang kecemasan ni, satu, kita buat simpanan kecemasan ni memang kita boleh keluarkan terus. Contoh kita simpan dalam satu bank untuk buat simpanan kecemasan. Kecemasan ni contohnya tiba-tiba banjir, lepas tu kita tak ada apa kita nak makan pada masa tu. Jadinya bila tak ada apa makan masa tu, kita gunakanlah duit kecemasan tu. Contohnya tiba-tiba kereta kita rosak, kereta kita rosak, jadi kita kena gunakan duit kecemasan. Cerita tentang simpanan kecemasan ni, kecemasan. Jadi dia ada dua lah. Dia ada dua. Yang pertamanya maknanya memang kita simpan sendiri, buat simpanan sendiri, okey. Dan yang seterusnya yang ini kita ambil perlindungan, buat perlindungan. Buat perlindungan. Buat perlindungan. Perlindungan tu apa? Maknanya insurans ataupun takaful. Okey. Jadinya itulah. Jadinya pandai-pandai kita lah kita bajet lah 30% ni lah untuk kita punya nak kita capai matlamat kita. Dalam 30% ni lah kita nak gunakan untuk buat simpanan kecemasan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang kita boleh keluar terus. Tapi kalau dalam bentuk insurans, kena lambat sikit lah. Kena isi borang, kena bagi tahu, kena dia ambil masa lah, kan? Sebab nak dapat 100,000, nak dapat 200,000 tu bukan mudah benda tu, kan? Jadi kena buat permohonan. Yang simpan sendiri ni, kecemasan simpan sendiri ni boleh terus saja kita gunakan. Tapi kecemasan dalam bentuk perlindungan. Perlindungan ni, kan? Bila kita kata perlindungan ni, yang ni kena ambil masa sikit lah. Kena ambil masa sikit. Jadi mari kita tengok. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak cerita sikitlah tentang beza antara takaful dan insurans. Dulu-dulu masa cikgu sekolah ni, masa cikgu duduk universiti pun, orang kata takaful itulah insurans itulah takaful. Rupa-rupanya insurans dengan takaful ni dia ada perbezaan. Yang paling penting takaful ni dia lebih halal, lebih patuh syariah.
Insurans ni ada isu-isu tidak patuh syariah. Okey, macam ni. Dalam insurans, dalam insurans kan kita tiap-tiap bulan kita buat potongan. Contoh kita buat potongan dalam lebih kurang RM10. RM10. Tiba-tiba berlaku apa? Berlaku sesuatu musibah. Sesuatu musibah. Jadinya syarikat akan bayar semula ke kita. Syarikat akan bayar semula ke kita dengan RM10,000. Bayangkan kita bagi syarikat RM10, tapi syarikat akan bayar ke kita balik RM10,000. Dekat situ ada isu iaitu dipanggil riba. Dekat situ ada isu yang kita panggil sebagai riba. Riba ni apa? Duit bertukar dengan duit, emas bertukar dengan emas, apa lagi yang dan selain daripada itu. Tapi dalam isu berkaitan dengan insurans haram ni, berkaitan dengan insurans ada isu tidak sesuai dengan orang Islam. Dia ada isu bahawa insurans ni dia ada elemen riba. Sebab apa? Duit yang sikit kita masuk, kita bagi pada syarikat insurans duit yang sedikit. Dalam kepala kita ni nak dapat duit yang banyak, nak dapat duit yang banyak, nak dapat duit yang banyak. Yang itu riba. Lepas tu ada unsur judi. Sebab judi pun sama juga macam tu. Judi kita pergi kedai nombor ekor kan. Jadinya kita beli nombor. Beli nombor dengan harga RM10. Tapi dalam kepala otak kita ni, kita kata aku nak RM10,000, aku nak target RM10,000, aku nak target RM10,000 macam tu kan. Jadi dekat situ ada unsur yang berkaitan, unsur riba. Nombor satu unsur riba, duit bertukar dengan duit yang lebih banyak. Yang tu riba lah. Ataupun ada elemen judi dekat situ. Bagi duit sikit dengan niat nak dapat duit yang lebih banyak. Tapi dengan duit bertukar duit, dia kalau duit ni tukar dengan barang, duit ni tukar dengan barang, tak kisah. Tapi duit bertukar dengan duit diganti dengan duit, duit diganti dengan duit yang lebih banyak. Dekat situ ada elemen riba, dekat situ ada elemen judi dan sebagainya. Jadi insurans ni maknanya telah difatwakan sebagai maknanya tidak patuh syariah lah insurans ni kan. Difatwakan sebagai tidak patuh syariah. Sebab bagi RM10 niat nak dapat RM10,000 tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada kontrak jual beli. Kontrak jual beli ni boleh. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Tapi duit dengan ditukar dengan duit yang lebih besar, itu jual beli yang haram. Itu kontrak jual beli yang haram. Duit jual beli ni kena macam mana? Duit mesti diganti dengan perkhidmatan ataupun produk. Macam tu. Dia tak boleh dibalas balik dengan duit yang lebih besar. Macam tu. Jadi sebab apa insurans ni dia ada isu tidak patuh syariah. Jadi kontrak dia jual belilah. Duit dijual beli dengan duit yang lebih banyak. Macam itulah. Sedangkan jual beli tu harus, tapi jual beli duit ni tak boleh. Jadinya itu yang dikatakan tidak patuh syariah. Yang keduanya, dia dikawal selia hanya oleh kerajaan ataupun hanya dikawal selia oleh bank lah, bank negara. Bank negara dikawal selia oleh bank negara sahaja. Tidak ada pemantauan tidak ada penasihat syariah ataupun panel syariah. Okey, lepas tu pelaburan dia jadinya bila kita bagi duit dekat bank ataupun bagi duit dekat syarikat insurans, diorang ni akan gunakan duit tu untuk niagakan dia. Niagakan dia. Tengok-tengok dia niaga pada tempat yang tidak patuh syariah, berniaga arak ke, berniaga benda-benda yang haram, berniaga benda-benda yang haram. Jadi dikatakan pelaburan konvensional, tidak ada panel syariah. Okey. Lepas tu dia ada elemen riba tadilah. Riba, gharar, maisir. Jadi gharar dengan maisir ni macam gharar tu perjudian, maisir ke gharar perjudian.
ada elemen judi, maisir, ada elemen gharar, benda yang tak pasti. Benda yang tak pasti macam itulah. Jadinya konsep dia satu lagi, insurans ni dia pindahkan risiko. Jadinya risiko dipindahkan kepada syarikat pengendali. Yang tu tak boleh. Itu tak boleh. Jadinya alhamdulillah banyak syarikat-syarikat pengendali insurans sendiri telah ubah dia punya terma-terma dia kepada satu konsep takaful. Konsep takaful, apa pula konsep takaful ni? Konsep takaful ni maksudnya dia bukan kontrak jual beli. Dia kontrak maknanya saling tolong menolong. Macam ni. Kita ni bagi duit pada syarikat. Syarikat hanya sebagai pemegang amanah, kumpulkan semua duit-duit kita ni kan. Tapi syarikat kena habaq akad hang ni adalah akad tolong menolong. Akad tolong menolong. Maknanya bukan duit kami, bukan duit syarikat, tapi duit orang lain sebenarnya. Yang bila hang terkena musibah, duit orang lain sebenarnya yang disupport bagi kat hang. Macam tu. Okey. Macam mana daripada RM10 dapat RM10,000 tu, sebenarnya dapat RM10,000 tu sebab kawan-kawan lain tolong kita bagi. Jadinya dekat situ akad tabaruk, dipanggil akad tabaruk. Akad tabaruk ni maksudnya dalam kontrak perjanjian yang kita tanda tangan tu, dia bagi tahu bahawa sebenarnya pengendali syarikat takaful ni hanya sebagai pemegang amanah, duit ni datang daripada peserta yang lain. Jadi kita ni saling tolong menolong. Maknanya kita kumpulkan duit dalam tabung. Okay, siapa yang terkena musibah, hang kena niat untuk dermakan duit hang pada orang lain. Derma. Derma pada orang lain. Macam tu. Okey ke? Alia faham tak ni? Faham Jadinya akad dia akad tabaruk ataupun akad derma lah. Akad derma. Yang keduanya dia ni adalah ni selain daripada syarikat yang mengendalikan tu adalah syarikat takaful, dia kena ada panel syariah. Panel syariah ni nak pastikan duit tu diinvest pada tempat yang betul, nak pastikan bahawa kontrak-kontrak ataupun segala dokumen-dokumen tu patut syariah, tidak ada unsur-unsur riba, gharar dan maisir. Pelaburan patut syariah, kongsi risiko. Tabaruk ni maksudnya adalah kongsi risiko. Risiko dikongsi dengan peserta-peserta yang lain. Jadinya bila kita dengar aku nak beli insurans lah, yang tu tak berapa nak tepat sangat. Sebab itu kita akan dengar kalau dengan orang takaful, hang nak sertai tak takaful? Hang nak sertai tak takaful? Sertai ni maksudnya nak bersama dengan orang-orang lain yang lain. Macam tu. Tapi kalau orang insurans ni, hang nak beli tak insurans? Kan? Dia dekat situ. Jadinya kita kena faham takaful ni dia lebih selamat lah. Lebih selamat. Insurans ni maknanya sebagai Muslim sepatutnya kita kena elakkan lah. Sebab dia ada kontrak yang berbeza, dia ada elemen-elemen yang tidak patut syariah, dia tak ada panel syariah dia. Jadi lebih baik kita ambil takaful. Okey. Jadi contoh-contoh syarikat-syarikat insurans kat luar tu, contoh-contoh syarikat insurans kat luar tu contohnya Zurich Insurance. Okey. Contohnya lagi Etika Insurance. Okey. Contoh lagi apa lagi? Macam-macam lah insurance kan? Okey, insurance. Takaful ikhlas, Etika takaful, apa lagi? Zurich takaful. Macam itulah. Okey. Okey. Jadinya
antara insurans dengan takaful, better kita ambil takaful. Jadi orang-orang takaful seringkali bagi tahu macam ni. Beza antara takaful ni, dia buat analogi lah. Dia buat analogi. Beza antara takaful dengan insurans ni, beza dia ibarat apa? Seorang tu berkahwin dengan ada akad nikah yang betul, dengan ada saksinya, dengan ada walinya. Tapi seorang lagi dia berzina. Dia kata macam tu kan. Oh, jadinya biar betul ambil insurans ni macam ni. Tapi itu hanya analogi saja kan, analogi, bukan tu. Maknanya better lah kita ambil takaful lah. Takaful. Takaful. Takaful ni pun kalau dalam bahasa Melayu maknanya saling tolong menolong. Takaful maksudnya saling tolong menolong lah. Okay. Insurans. Insurans tu dia maknanya saling berbalas duit dengan duit yang lebih banyak. Okay. Okay, tak apalah yang tu. Tapi apa-apa pun akan datang bila kita buat pengurusan kewangan sebagai seorang Muslim, better lah. Lebih baik kita ambil takaful. Lebih baik kita ambil takaful. Okay. So jadinya dekat sini mulanya cerita tentang insurans ataupun takaful ni adalah dia berkaitan dengan risiko. Jadinya risiko. Jadinya macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Kemungkinan boleh berlakunya musibah. Kemungkinan berlaku musibah. Berlaku musibah. Pada siapa? Musibah ataupun ujian pada diri. Okay, pada keluarga. Ataupun pada harta benda. Ataupun pada harta benda. Yang ni ke? Jadinya bermula dengan dalam hidup ni kita tak boleh lari daripada risiko. Risiko kita berlaku berlaku kemalangan, berlaku kematian. Mati tu pasti kan. Berlakunya kematian, berlaku kemalangan, berlakunya tiba-tiba sakit. Sakit. Tiba-tiba kita masuk hospital. Okay. Jadi risiko ni adalah satu kemungkinan yang mungkin berlaku. Berlakunya musibah. Sama ada diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Okay. Sekejap Sekejap Okey. Jadinya itulah. Jadinya satu cara insurans ni adalah satu cara untuk buat perlindungan lah. Perlindungan. Jadinya kita buat perlindungan keuangan. Satu cara kita buat perlindungan keuangan. Okey, satu cara kita buat perlindungan keuangan. Jadinya ingat tak tadi kita bila kita dapat gaji kita kena buat simpanan dahulu. Buat simpanan. Dalam simpanan tu kena ada simpanan kecemasan, kena ada perlindungan dan kena ada pelaburan lah. 30% maknanya untuk kecemasan, untuk perlindungan dengan pelaburan. Jadi bila kita ada insurans ataupun takaful, bila kita ada insurans ataupun takaful, jadinya sekurang-kurangnya kita tak sentuh duit kecemasan tadi. Sebaliknya kita gunakan duit daripada peserta lain, duit daripada derma orang lain untuk bantu diri kita bila berlaku musibah. Itu maksudnya perlindungan lah. Maknanya kita telah mengurangkan kerugian duit, mengurangkan kerugian dari segi kewangan, mengurangkan kerugian keuangan bila berlaku musibah dengan cara kita mengambil ataupun menyertai takaful ataupun insurans lah. Ataupun insurans. Jadi ini adalah satu cara perlindungan kewangan lah.
perlindungan kewangan. Okey. Jadinya satu prinsip dipanggil prinsip indemnity. Prinsip indemnity. Yang ni kena ambil catatan sikit. Prinsip indemnity ni maksudnya ialah bayaran pampasan. Okey, bayaran pampasan bagi peserta, untuk peserta takaful, bagi peserta, okey, hanya setakat hanya menampung kerugian, jumlah kerugian, hanya menampung jumlah kerugian. Jumlah kerugian. Hanya menampung jumlah kerugian. Jadi bayaran pampasan peserta hanya menampung jumlah kerugian. Jadi dekat situ ada prinsip indemnity. Indemnity ni maksudnya syarikat takaful ataupun syarikat insurans pun dia orang pandai juga. Kan? Jadinya bila sesuatu musibah berlaku, sesuatu musibah tu berlaku, jadinya dia orang ni akan ada panel ataupun dia panggil orang yang menyiasat. Contoh rumah terbakar lah. Ini contoh je. Contoh rumah terbakar. Kalau rumah terbakar, kita pun, aku ada takaful untuk rumah. Jadi kita pun pergi ke pejabat takaful tersebut ataupun telefon dengan takaful tersebut, bagi tahu. Jadinya takaful suruh kita sediakan macam-macam lah. Kena sediakan report polis, kena sediakan gambar-gambar kat rumah. Tapi selepas daripada tu, syarikat takaful akan hantar orang. Okey? Akan hantar orang. Jadi dia nak tengok rumah tu hangus berapa peratus. Rumah tu hangus berapa peratus. Jadinya walaupun dalam rumah tu kita ada harta benda, contoh ada emas, ada berlian, ada macam-macam lah. Ada set sofa yang bagus apa semua sekali kan. Dia datang-datang dia tengok, rumah elok lagi. Yang terbakar hanyalah komputer, apa nama? Yang terbakar barang-barang elektrik apa semua sekali kan. Jadinya dekat situ dia tengok, rumah ni tak roboh lagi ataupun rumah ni tak 100% hancur lagi. Kan? Rumah ni tak 100% hancur lagi. Jadinya dekat situ dia tengok. Dia bukan ikut kita kan. Kita kata apa nama? Kita kata emas kita hilang apa semua sekali. Yang tu dia tak kira lah. Yang dia kira, okey, kalau rumah je. Isi rumah, aku bukan tugas aku nak ni bagi pampasan. Jadinya pampasan peserta hanya menampung jumlah kerugian sahaja. Bukan untuk memberikan keuntungan. Bukan fikir pasal keuntungan. Bukan fikir pasal keuntungan. Kalau fikir pasal keuntungan, yang tu dah pelaburan. Yang ni indemnity ni maksudnya takaful bagi perlindungan yang boleh menampung jumlah kerugian saja. Di sampai situ. Bukan nak berlebih-lebihan nak memberi keuntungan pada peserta ataupun pada pemegang polisi. Macam itulah. Okey. Jadinya ini 3 perkara yang penting. Ini perkataan yang penting lah. Maknanya dalam insurans takaful ni, maknanya pertama sekali kita kena tahu risiko. Kita ni tidak lari daripada risiko. Risikonya apa? Risikonya mati, kena kemalangan, kena kena sakit, okey, masuk hospital. Lepas tu kadang-kadang kerosakan kereta, kerosakan motor, kemalangan jalan raya, motor rosak, kereta rosak, van rosak, itu semua. Kan? Okay. So, jadinya dekat sinilah dia punya kepentingan insurans ataupun takaful. Jadinya pentingnya kita mengambil insurans ataupun takaful. Pentingnya kita mengambil insurans ataupun takaful. Jadinya macam inilah kita buat bayaran bulanan pada syarikat insurans ataupun takaful. Kita buat bayaran bulanan. Tapi maknanya
sekiranya berlaku musibah pada diri kita ataupun pada harta benda kita, syarikat takaful akan beri jumlah yang menampung kita punya kerugian, bukan untuk untung, bukan untuk keuntungan kita, macam itulah. Jadi itu penting. Tapi dalam masa yang sama kita kena buatlah bayaran ataupun premium, kena buat premium. Bayaran tu dipanggil premium dalam takaful. Maknanya kita kena bagi premium dalam bentuk bulanan mungkin, dalam bentuk tahunan mungkin, premium. Jadi katakan premium RM100. Lepas tu sekiranya berlaku musibah, jadi nilai muka polisi kita boleh dapat sehingga RM100,000. Macam tu. RM100 nilai muka polisi yang kita boleh dapat daripada peserta-peserta lain yang dikumpulkan bagi pada kita RM100,000. Macam itulah. Jadi kepentingan dia nombor satu, dia dapat mengurangkan beban keuangan bila berlaku musibah pada pemegang polisi ataupun pada peserta. Okey, yang keduanya dari segi membayar kos rawatan perubatan di hospital. Hospital mana biasanya? Hospital swasta. Hospital swasta. Macam tu. Sebab cikgu nak tanyalah pada Alia. Alia pernah masuk KMC ke, masuk PMC ke, pernah duduk kat ward situ? Tak pernah. Okey. Jadinya cikgu pernah lah ada pengalaman kan hantar ayah pergi ke KMC. Jadinya bila cikgu hantar pergi ke KMC, ayah demam lah kan. Ayah demam. Jadinya pergi KMC. Sampai KMC tu jumpa doktor biasa je, bukan doktor pakar. Jumpa doktor biasa je, bukan doktor pakar. Tapi bila dicek doktor kat situ dia suruh jumpa doktor pakar. Nurse kat situ dia suruh jumpa doktor pakar. Beberapa kali maknanya cikgu nak jumpa doktor biasa je, tapi beberapa kali mereka ajak, mereka minta, mereka mohon untuk kita jumpa doktor pakar. Doktor pakar ni dia tingkat atas. Dia tingkat atas. Jadinya kita akhirnya cikgu pun pergi tingkat atas kan, jumpa doktor pakar. Sampai ke doktor pakar cek. Dia kata, ish, ni kena masuk ward ni. Ni kena masuk ward ni. Tapi sebelum masuk ke bilik doktor pakar tu, cikgu dah tengok dah. Masuk ward sehari RM5,000. Sehari. Itu minimum lah. Minimum. Masuk. Kan? Sehari RM5,000 masuk ward. Uish, itu minimum tu. Maknanya benda asas lah. Belum ubat lagi, belum belum diagnose apa-apa lagi, belum buat test apa-apa lagi. Duduk dekat ward je dah RM5,000 satu malam ataupun satu hari. Uish, cikgu tak mampu lah. Tak apa lah. Tak jadi tak jadi. Tak jadi lah. Sebab apa? Sebab ayah tak ada medical card. Ayah tidak ada medical card. Jadi kalau kita nak masuk hospital swasta, nak duduk kat ward hospital swasta ni, kita kena ada medical card. Medical card. Medical card. So, jadinya kita, yalah, maksudnya ada setengah orang, dia okey je masuk hospital kerajaan. Sebab hospital kerajaan ni bayar RM1, berbelah-belah ringgit macam tu kan. Orang kerajaan kadang-kadang free. Siapa yang bekerja dengan government kan, free, kadang-kadang RM1. Tapi kalau tapi yelah, maknanya dia peringkat hospital kerajaan ni penuh lah orang kan. Penuh lah orang. Kita nak keselesaan, kita pergilah hospital swasta. Ni bila kita pergi ke hospital swasta tu, sebaik-baiknya, seelok-eloknya, bila disuruh masuk admit ke dalam ward, maknanya kita kena gunakan kita punya takaful ataupun insurans, dipanggil medical card. Dipanggil medical card ni lah. Medical card. Okey. Dipanggil medical card lah ni.
tu masuk hospital swasta. Jadi kita nak tampung kos perubatan di hospital swasta, kita perlu medical card. Kalau tak ada medical card, kena duit tunai. Kena duit tunai. Okay. Yang seterusnya, insurans ataupun syarikat takaful juga akan beri pampasan sekiranya berlaku kematian. Okay, kematian ataupun cacat, atau dalam bahasa insurans takaful dia panggil keilatan kekal lah. Keilatan kekal, cacat yang kekal. Ataupun kena penyakit kritikal. Penyakit yang kritikal. Penyakit kritikal, contoh macam kanser ke, ada masalah jantung ke, biasanya kanser lah. Maknanya syarikat takaful boleh beri pampasan hanya untuk menampung kita punya kerugian lah, bukan untuk bagi untung pada kita. Okay. Yang seterusnya adalah pampasan kalau bila berlaku kematian, jadinya yang akan dapat pampasan tu waris. Waris akan gunakan untuk dia bayar hutang si mati. Okay. Hutang si mati. Okay. Kemudian macam perbelanjaan waris untuk belanja untuk ni lah, belanja hidup lah, untuk meneruskan kehidupan. Contoh yang meninggal tu seorang suami. Suami bekerja, isteri tak bekerja kan. Suami bekerja, isteri tak bekerja. Jadinya dengan adanya suami mengambil insurans ataupun takaful, maka duit pampasan tu, duit pampasan mungkin 100,000, mungkin 200,000, mungkin 300,000, 500,000 akan digunakan oleh waris untuk inilah, untuk menyelesaikan hutang-hutang suami, untuk meneruskan kehidupan sebelum isteri dapat kerja, macam tu. Itu dia punya kepentingan dia. Okey. Okey, sekejap Okey, jadinya sekarang ni itu. Jadinya mari kita tengok jenis-jenis insurans ataupun jenis-jenis takaful. Dia tak kisah sama ada insurans ataupun takaful. Takaful pun ada benda yang sama. Insurans pun ada benda yang sama. Jadinya jenis-jenis insurans ni, pertama sekali insurans dipanggil insurans hayat. Insurans hayat yang ni insurans hayat. Yang pertamanya, insurans hayat. Insurans hayat adalah insurans yang berkaitan dengan siapa, Alia? Untuk siapa insurans hayat ni? Untuk rumah kah? Untuk kereta kah? Untuk diri kah? Untuk manusia kah? Untuk diri. Jadinya insurans hayat biasanya untuk manusia lah, untuk manusia, untuk diri, untuk manusia, untuk manusia, dan lebih dekat lagi untuk ahli keluarga lah. Lebih ni lagi untuk ahli keluarga. Jadi dalam takaful hayat ni, dia akan beri kita pampasan. Dia bukanlah, maknanya dalam takaful hayat dia akan beri kita pampasan bila berlaku kematian ataupun cacat, keilatan kekal tadi, ataupun ada penyakit kritikal. Itu yang asas lah. Penyakit kritikal. Penyakit kritikal ni contoh macam kanser lah. Kritikal. Penyakit kanser. Okay. Jadinya dia bagi kita duit lah. Dia bagi kita duit. Nanti ada juga tambahan-tambahan yang lain. Contoh macam kemalangan diri, apa semua sekali ada juga tu. Tapi itu dalam yang ni lah. Tapi maknanya insurans hayat ni, lebih kepada untuk diri manusia, untuk dapat pampasan lah, untuk dapat pampasan dalam bentuk tunai lah, untuk manusia.
Kemudian kita ada insurans am. Insurans am insurans am ni biasanya untuk motor. Lepas tu kalau berlaku kebakaran di rumah ataupun kebakaran motor tadi, motor kereta lah insurans am ni. Dalam insurans am ni kan dia ada untuk insurans motor, motor kereta lah maksudnya untuk kenderaan lah. Insurans kenderaan. Lepas tu kalau berlaku kebakaran, ini melibatkan harta benda kebakaran. Okey. Lepas tu yang ni. Yang ini adalah perubatan dan kesihatan. Dekat sini ada perubatan dan kesihatan ni. Dekat sini ni kesihatan. Perubatan dan kesihatan ni, ini yang dipanggil sebagai medical card. Medical card. Medical card ni maksudnya kita nak masuk hospital swasta ni, kita tunjuk kad tu. Bila kita tunjuk kad tu, maksudnya dia kata, cik, cuma bayar deposit je sikit. Berapa? 300. Macam tu lah. Bayar deposit 300. Bila masuk ward, bayar deposit 300. Kena juga bayar deposit 300. Lepas tu dia pun cek. Kita punya medical card tu masih lagi masih lagi berfungsi ataupun masih lagi kita ni kan buat caruman pada medical card tu. Maknanya selepas daripada tu, ribu-ribu tadi, berpuluh ribu tu dibayar daripada medical card kita. Macam tu lah. Jadi motor, kebakaran, perubatan, kemalangan diri. Kemalangan diri. Bila berlaku kemalangan, kemalangan diri. Dan yang seterusnya perjalanan. Perjalanan. Contoh macam mana kita nak pergi umrah ataupun kita nak pergi keluar negara. Bila kita nak pergi keluar negara ni, kena ambil insurans perjalanan supaya sekiranya berlaku apa-apa yang musibah di waktu kita berjalan pergi umrah ataupun berjalan keluar negara, melancong keluar negara, kita kena ambil insurans perjalanan. Insurans perjalanan. Ataupun kita cikgu dulu pernah bawa pelajar pergi ke Gunung Jerai, katakan kan. Bawa pelajar pergi ke Gunung Jerai, ada kena ambil insurans perjalanan. Ataupun sukan. Sukan, bawa pelajar pergi negeri lain, kena ambil. Sekiranya berlaku di perjalanan kemalangan ke apa ke, kurang-kurang maknanya kita dapat mengurangkan kerugian. Dan yang terakhir sekali, insurans ataupun takaful ni kelompok. Ini insurans ataupun kelompok ni pada organisasi ataupun pada kumpulan pelajar. Pada organisasi ataupun kumpulan pelajar. Jadi dipanggil yang tu sikit je lah. Kadang-kadang PIBG dia ambil insurans kelompok ni. PIBG dia ambil insurans kelompok untuk pelajar kan. Maknanya kalau berlakulah kematian pada pelajar, berlaku kematian pada pelajar, maknanya pelajar waris akan terima lah pampasan. Dulu-dulu masa cikgu mengajar, ada seorang pelajar cikgu meninggal aksiden. Dia nak pergi ni. Dia balik daripada college. Balik daripada college meninggal. Dicek-cek, dia ambil takaful berkelompok ni, dia ambil. Jadi waris dia dapat RM2,000 lah. Tak banyak lah sebab takaful kelompok bayar RM10 dalam tempoh setahun kan. Dapat RM2,000. Macam tu lah. Okay. So, jadinya dalam insurans am yang tadi ni kan. Yang tadi ni jenis-jenis insurans, ada insurans hayat. Yang keduanya ada insurans am. Yang ketiganya ada insurans kelompok. Jadi dalam insurans hayat, dia ada ni tadilah. Ini motor ni bukan motor saja tetapi semua kenderaan. Bila kita nak ni setiap tahun kita kena ambil insurans kenderaan ataupun takaful kenderaan. Supaya kita dalam masa yang sama baru diberi cukai jalan.
diberi cukai jalan. Itu yang mak ayah kita panggil renew road tax insurance. Dah renew dah road tax dan insurance. Itu untuk insurans kenderaan dan motor. Jadi insurans kenderaan dan motor ni bila kita pergi ke pejabat pos ataupun syarikat-syarikat syarikat-syarikat insurans takaful, kat situ kita boleh buat pilihan sama ada kita nak ambil insurans kereta kita secara komprehensif ataupun secara third party ataupun komprehensif third party, ataupun kita nak ambil yang lain-lain lah. Yang lain-lain ni sebab mungkin kebakaran ke ataupun kecurian ke, kereta kena curi ke apa ke. Tu jadinya kalau kita ambil komprehensif dia jadi mahal lah. Sebab dia cover semua sekali. Cover, contoh kalau berlaku kemalangan, jadinya kita yang melanggar seseorang. Katakan kita yang melanggar seseorang. Jadi kita ambil insurans kenderaan, polisi dia komprehensif. Maknanya kereta kita yang rosak pun dibaiki dengan menggunakan duit takaful insurans kita. Orang yang kita langgar tu pun takaful kita yang tolong bayarkan dia punya kerosakan kereta dan dia punya kemalangan dia, kos-kos rawatan kemalangan dia. Macam tu lah. Kalau ambil komprehensif. Tapi kalau ambil third party, dia murah lah sikit. Dia murah sikit. Maknanya kalau berlaku kemalangan, kita langgar seseorang, bila kita ambil third party, kereta kita tak dapat dibaiki dengan insurans third party. Tetapi kereta orang tu dapat dibaiki dengan insurans kita. Macam itulah. Okay. Insurans am itu insurans kenderaan. Yang keduanya bila berlaku kebakaran ni dia pada rumah lah. Pada rumah, dekat rumah ataupun dekat kilang. Dekat kilang. Kadang-kadang ni kan ada setengah kilang ni bila dia dah nak rugi, dia bakar dia punya kilang dia. Itu ada orang ni lah ni. Ada orang nak ni kan, dia bakar sebab dia dah rugi dah dekat kilang tu. Dia bakar kilang, sekurang-kurangnya dia dapat apa? Dia dapat pampasan menampung dia punya kerugian. Jadi tengok-tengok dia buka kilang baru pula. Pandai dia orang. Lepas tu perubatan dan kesihatan yang ni yang cikgu kata medical card. Medical card. Lepas tu untuk kemalangan diri. Contoh kalau kita accident, kalau kita patah kaki, lepas tu kita masuk hospital. Okay, bila masuk hospital ni, hospital kerajaan lah. Perubatan dan kesihatan ni lebih kepada hospital swasta tau. Untuk hospital swasta, masuk hospital swasta. Hospital swasta. Tapi macam kemalangan diri ni, contohnya macam kita patah kaki ke apa kan, yang tu kita dapat pampasan juga tu. Dan yang seterusnya perjalanan lah, pergi umrah ke, melancong luar negara ke, semuanya boleh kita insurankan melalui insurans am. Macam tu insurans hayat yang tadi untuk diri sendiri, insurans am ni banyak. Okay, dan yang terakhir sekali insurans kelompok. Insurans kelompok ni lah, kalau mana-mana organisasi, mana-mana organisasi ni dia nak ambil insurans secara beramai-ramai. Dulu-dulu cikgu tanya, sekurang-kurangnya 50 orang. Nak ambil insurans kelompok ni kurang-kurang 50 orang. Jadi mana-mana organisasi nak mengambil insurans kelompok, kena ada 50 orang, seorang bayar RM5. Contohlah kalau berlaku kematian, dapatlah dia punya khairat lebih kurang 2,000. Tapi ambil masa juga kan, ambil masa. Bukan lalatu terus dapat. Dia ambil masa 3-4 bulan. 3-4 bulan ambil masa. Macam itulah. Pelajar pun sebenarnya dulu-dulu cikgu ingat, pelajar pun waktu bayar duit kat PIBG apa semua sekali, ada sebahagian duit tu untuk tujuan insurans pelajar. Itu dipanggil insurans kelompok. Okay, itu dipanggil insurans kelompok. So sekarang ni, okay, jadinya sekarang ni
Lama. Kejap mana jadinya cikgu ingat sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu kita punya kelas kita. Okey. Alia dengar tak Alia? Okey jadinya bila kita nak mengira premium insurans ni, premium insurans hayat ni, itu minggu depan lah. Dia ambil masa sikit kat sini. Kita nak tahu berapa bayaran, berapa pampasan yang kita dapat dengan bayaran berapa setahun, berapa sebulan. Macam tu lah. Okay. Yang tu kena tengok buku teks sikit. Kena tengok buku teks. Sebab kadar premium ni ada dalam buku teks. Alia dah dapat dah buku teks? Dah. Okay. Jadinya nanti kena tengok buku teks. Kita akan buat soalan-soalan. Okay